Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Helmi Uman daripada HH West Legacy, mewakili Public Takaful dan juga QPEX Care. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya nak sharekan bagaimanakah cara kita nak masuk WAD. Maksudnya guna kad dia tadi, kita nak masuk WAD. Okey, cara dia macam ni. Okey. Sebelumlah proses pergi ke hospital private tu tadi, sebaik-baiknya saya suggestkan anda pergi ke klinik-klinik dulu. Maksud contohlah anak demam ataupun kita demam, pergi klinik dulu. Okey, katakanlah klinik tak kata tak kebah-kebah lagi, barulah kita minta surat referral letter untuk tujuan kita pergi refer kepada hospital private. Okey, bila pergi ke hospital private, di bahagian emergency, okey, ada satu doktor general. Dia akan check list kita, apakah penyakit kita, and then dia akan channelkan kepada doktor pakar. Sebagai contohnya batu karang, okey, dia akan refer kepada doktor urologi. Kalau kanak-kanak tadi, kalau demam tadi, bronkitis tadi, dia akan pergi pada pediatrik. Kalau melibatkan patah, dia akan pergi kepada ortopedik. So di bahagian emergency tu, kita hanyalah permulaan untuk checklist apakah penyakit kita. Okey. Kemudian apabila telah dichannelkan kepada hospital, klinik, apakah dan doktor telah buat diagnosis, kemungkinan ada batu kerang ataupun gallbladder di dalam empedu tu tadi. Okey. Dan doktor kena sahkan ni dulu. Okey, dah buat treatment, doktor kena sahkan dulu, baru dia dah hantar report kepada QPEX, dan QPEX akan keluarkan satu surat jaminan kemasukan WAD, dipanggilkan guarantee letter ataupun GL. Okey, orang bagi GL tu guarantee letter lah. Okey. Bila anda daftar, nurse akan tanya, okey, nak pakai cash ke, nak pakai kad kredit ke, ataupun ada tak medical card. Barulah kita tunjukkan medical card kita tu tadi. Okey. Kita tengok ahli mengemukakan kad QPEX Care untuk mendapatkan rawatan. Okey, ada dua keadaan. Okey. Ada yang GL approve dan ada GL tak approve. Ini paling penting sekali. Okey, sebelum kita nak masuk WAD, jadi make sure, kalau katakanlah nurse suruh masuk WAD dulu, cakap kat nurse, saya nak tunggu GL letter saya dulu, lulus ataupun tak lulus. Itu perkara penting yang you kena bagi tahu pada nurse lah. Kalau GL lulus, alhamdulillah, you masuk WAD lah. Kalau GL tak lulus, mungkin ada sebab. Okey, sebab-sebab ni saya akan bagi tahulah. Terutamanya adalah sekiranya surat jaminan tak keluar, bermaksud mungkin penyakit ni pihak insurans ataupun takaful ada keraguan. Maksud penyakit ni kemungkinan boleh berlaku sebelum dia masuk, ataupun dalam keadaan waiting period, ataupun memang currently boleh berlaku. Jadi dia tak boleh keluar dulu, kena buat siasatan. Yang kedua, doktor tak dapat mengesan jenis penyakit. Maksudnya contoh, doktor buat MRI, doktor buat CT scan, doktor buat X-ray. So tiga-tiga perkara ni doktor tak dapat. Apa penyakit ni tadi? Dah buat tiga-tiga ni tadi. Jadi ketiga-tiga tadi, bil tadi you kena bayar. Okey, sebab doktor tak dapat justifikasikan apakah penyakit tu tadi. Okey. Yang ketiga adalah kemasukan WAD untuk penyiasatan dan pemeriksaan saja. Kadang-kadang klien ni dia nak buat check up. Dia tak boleh, sebenarnya check up tak boleh gunakan medical card, kecuali bila buat check up tiba-tiba adalah batu ataupun adalah something wrong di dalam badan dia tadi, barulah kita teruskan treatment kita. Itu boleh. Tapi kalau setakat siasat ataupun check up and then tak ada apa-apa berlaku dalam tu, memang kita kena, memang GL ni tak akan lulus lah. Okey. Tempoh menunggu. Saya setiap kali saya present, yang inilah poin utama saya. Untuk tempoh menunggu, waiting period, ini berlaku pada semua syarikat insurans dan takaful, tuan-tuan. Okey. Tempoh menunggu adalah 120 hari.
Kalau QPEX ni tadi, untuk tolak biru angkasa, dia makan masa 3 bulan. Kita submit bulan Januari, okey. Bulan April baru potong. Jadi barulah start dia waiting period. Kalau contoh tadi, kalau start Januari, maksudnya dia dah hantar pada bulan Oktober. Januari dah potong gaji, okey, dah potong gaji, barulah start waiting period 120 hari. Dalam tempoh 120 hari tadi, hanya kemalangan sahaja boleh dilindungi. Sebagai contoh, aksiden kenderaan, jatuh katil, jatuh pokok, boleh dilindungi walaupun kad tak sampai lagi. Yang penting efektif lah. Okey. Selepas 120 hari, barulah common disease, orang panggil common disease, iaitu penyakit-penyakit yang common, demam, okey, demam denggi, food poisoning, okey, boleh claim selepas 120 hari tu tadi, termasuklah appendix. Untuk penyakit kritikal ni pun di cover selepas 120 hari jikalah penyakit ni timbul selepas 120 hari yang menyebabkan GL decline tadi ataupun GL tak dikeluarkan disebabkan contohlah penyakit kritikal ataupun kurang kritikal, iaitu contoh batu karang, okey, fibroid yang melibatkan pembedahan di mana polisinya baru berusia dalam 8 bulan, 9 bulan. Okey. Contohlah, kita ambil Disember lah, baru 1 tahun. Okey. Tiba-tiba ada fibroid dan fibroid ni besar ni. Okey, besar penombok ni kan. Jadi pihak insurans ada keraguan. Adakah fibroid ni berlaku betul-betul pada Disember 2018 ataupun berlaku dalam tempoh 120 hari ataupun sebelum Januari 2018. Sebelum Januari 2018 tadi. Jadi diorang nak buat siasatan dan menyebabkan GL kita decline dulu. Jadi kena buat siasatan. Jadi orang akan buat siasatan. Bila dapat siasatan, sekiranya penyakit ni tadi, fibroid, contoh fibroid ni tadi berlaku pada tempoh 120 hari, tak boleh claim. Dia cek klinik, rupanya dia ada pergi klinik ni untuk buat treatment sekian-sekian, tak boleh claim. Apatah lagi kalau lah penyakit ni tadi berlaku sebelum pemotongan biro tadi, Januari tadi dah berlaku, maksudnya tahun 2017 dia dah ada buat treatment, kita dapat tahu, tak boleh claim. Tapi kalau treatment tadi pergi ke klinik tak jumpa, pergi hospital tak ada dia punya rekod dan betul-betul fibroid tadi timbul pada Disember 2018, alhamdulillah boleh claim, tak ada masalah. Okey, cumanya proses untuk siasatan tu tadi mengambil masa, mungkin dalam 2 minggu, mungkin dalam sebulan. Sebab apa? Kita kena dapatkan medical report doktor hospital pakar, kita dapatkan medical report mungkin hospital government ataupun klinik-klinik berdekatan dengan rumah kita. Di situlah pihak insurans takaful akan checklist, akan investigation bilakah penyakit ni bermula. Okey, ini paling penting. Apa yang dikatakan 2 years incontestable period, bermaksud kat sini dalam polisi, kebanyakan dalam polisi insurans takaful di Malaysia ni tadi ada dia punya klausa ni tadi. Dalam tempoh 2 tahun, pihak insurans boleh kontes kita sekiranya ada penyakit yang timbul pada keadaan sekarang ni, mungkin penyakit sedia ada. Maksudnya dia ada keraguan lah. Mungkinlah ada keraguan dan diorang berhak untuk buat siasatan, kontes tak balik. Itu maksud 2 years incontestable period. Okay. Sekira kita yakin kita tak ada sakit, tak ada payah risau, cumanya diorang ragu dengan kita sebab medical report doktor ni adalah mata telinga kepada GL kita. Kalau medical report kita problem, maksudnya problem lah. Okay. Itu waiting period. Saya sangat tekan-tekan perkara ni tadi. Okay. Untuk kemalangan tuan-tuan, okay, bagi mereka yang ambil plan family, okay, anak membesar, okay, dan kadang-kadang anak ni kita tak dapat kontrol, dia bawa motor apa semuanya kan. Ada satu kes di mana
Accident, anak dia accident bawa motor. Okey, bila patah kaki masuk ward, GL tak keluar. Sebab apa? Sebab anak dia bawah 18 tahun dan kita dapat tahu report polis yang anak dia tadi membawa motosikal. Okey, jadi kalau anak bawa motosikal bawah pada 14 tahun, confirm tak ada lesen. Jadi dia telah melanggari undang-undang. Jadi kalau melanggari undang-undang tadi, memang GL tak boleh nak keluar, tuan-tuan. Walaupun accident kita nampak patah riuk, memang tak boleh nak claim against law. Okey. Itu kemalangan. Okey. Seterusnya, apabila kita keluar hospital. Okey, biasanya keluar hospital ni doktor ataupun nurse akan bagi tahu awal, you boleh keluar hari ni. Okey. Bila dah nak keluar, actually sebenarnya selagi kita tak dapat discharge bill, kita tak boleh keluar. Kita dapatkan final bill dulu, baru kita keluar. Tetapi kebanyakan hospital di luar sana kebiasaannya disuruh klien keluar dulu. Okey, kemudian bil settle kemudian. Kadang-kadang dia orang ada satu bilik ruang menunggu final GL. Biasanya final GL ni lambat bukan kerana apa? Kadang-kadang doktor dia banyak patient. Dia nak buat satu banyak babe. Banyak. Jadi kita kena tunggu ataupun kita balik dulu, nanti dia orang pegang deposit kita dan keesokannya sehari dua hari dia akan call balik untuk ambilkan deposit. Itu biasanya apabila keluar hospital. Jika ada last kali tu, jika ada bayaran tambahan kepada hospital, okey, maksudnya kat sini kalau kita kadang-kadang customer ni, pelanggan ni, dia suka ambil goodies bag. Goodies bag, kadang-kadang remote Astro pun hilang. Okey, jug tu pun kadang-kadang hilang. Bila hilang tadi, pihak hospital akan orang kata akan tolak lah deposit yang mana-mana tak berkaitan dengan treatment, dia akan tolak. Okey, itu kena berhati-hatilah. Goodies bag tu mana ada orang nak bagi free okey. Okey, ini adalah salah satu contoh penyakit yang dilindungi lah. Macam contoh demam panas, denggi, keracunan makanan, cataracts pun kita cover. Cumanya kanta tak dilindungi dalam plan ni tadi. Okey. Ini appendix, bisul. Okey. Sentuh pasal bisul. Okey. Kadang-kadang bisul ni boleh menyebabkan kita kena buat minor operation. Okey, jadi dalam plan QPEX tadi ada daycare surgery. Bermaksud anda boleh masuk dalam ward ni tadi dan memohon GL untuk daycare surgery. Daycare surgery maksud kat sini kita buat minor operation, terduduk ward at least dalam 6 jam ke atas. Okey, you tak payah keluar duit dan QPEX akan terus bayar pada hospital. Okey, cumanya kena duduklah 6 jam. Okey, kalau melibatkan pemerahan besar, memang kena bermalam lah. Ini bergantung kepada keadaan penyakit tu tadi. Okey, ini contoh klien saya di Melaka. Tak ingat saya dia apa penyakit dia tu. So total QPEX cover lebih kurang hampir dekat 10,000, tak termasuk dengan dia punya follow up hampir dekat belah-belah ribu jugalah. Okey, yang ni kanak-kanak yang biasa kanak-kanak masuk ward ni biasanya kerana bronchitis ataupun pneumonia, dan malah ada juga denggi, rotavirus pun ada. Alhamdulillah setakat ni tak ada masalah. Okey, jadi ada testimoni klien-klien QPEX yang kita telah claimkan. Okey, contoh ni, okey, anak jatuh longkang. Okey, jatuh longkang pun bil hampir dekat 3,000. Okey. Ini adalah testimoni kita untuk anak tadi. Untuk baby, untuk anak ni memang tak adalah masalah sangat. Okey. Ni pun sama, total bill pun hampir dekat belah-belah ribu juga. Yang ni saya nak share lah.
Sebelum ni saya ada saya buat satu video di mana poin penting untuk ambil medical card ni adalah limit tahunan dan limit perkemasukan wad. Okey, satu kes ni klien saya ni tadi pada tahun 2014 tak silap saya, lama dah kes ni tadi. Okey, di mana klien ni tadi disahkan kena penyakit kritikal jantung, and then dia koma. Okey, and then bila dimasukkan wad, okey, pada waktu tu dia tak, orang kata tak sedar lah, dan akhirnya bil dia melepasi daripada limit kemasukan wad, iaitu hampir dekat 19,000 lah dibayar oleh QPES. Alhamdulillah, jadi bil dia terlebih sehingga 39,000. Okey, kat sinilah poin penting di mana kita kena mentionkan kepada doktor limit had kemasukan wad kita hanya 20,000 sahaja. Kes-kes macam ni adalah orang kata mungkin 1 dalam 100, sebab pada waktu tu dia dah koma, dia tak sedar diri dan dia dah ICU. Tapi kalau kita yang sedar diri ni tadi, kalau dah limit dah cecah hampir 20,000, you all boleh tanya nurse berapakah limit saya sekarang. You boleh tengok sebenarnya, boleh monitor. Tanya je nurse, tak ada masalah. Berapa limit saya sekarang, berapa limit saya sekarang. Okay, you boleh monitor. Dah 18, dah 18 saya nak discharge lah, sebab limit saya 20,000 saja. Kena beritahu macam tu. Jangan diam saja, duduk tengok astro kan, tengok bil dah sampai 40,000. So kena berhati-hati. Okay, penyakit yang sedia ada, ni saya cakap tadi, penyakit sedia ada adalah peserta sudah menerima atau sedang menjalani rawatan yang tak boleh claim. Okey, pesakit sedang ada nasihat perubatan dengan doktor, diagnosis pun tak boleh claim. Ada simptom-simptom yang pernah ada, contohnya accident. Okey, ada besi dalam tulang pada waktu belajar dulu, dia pernah accident, so ada masuk skru, and then bila dah ambil QPES ni tadi, dia tak declare. Tu yang masalah tadi, kita kena declare kan. Okey, jadi ada simptom-simptom kat situ, kita kena declare. Kalau tak declare, dapat tahu ada skru dalam badan, memang tak boleh nak claim. Okey, penghospitalan bertujuan penyiasatan kalau untuk investigation, ni tak boleh lah ya. Pembedahan plastik pun kita tak boleh claim. Okey, bab pembedahan plastik ni saya nak mentionkan kepada wanita di luar sana. Okey, apabila contohnya, ada satu kes ni tadi, dia masuk kerana H1N1. Okey, disebabkan H1N1 tadi, proses untuk GL tu tak ada masalah lah. Okey, duduk wad. Tetapi doktor suggestkan, dia tengok muka wanita ni ada satu part, dia kata you kena pakai vitamin ni untuk muka you. Jadi dengan keadaan yang teruja, wanita ni biasanya kecantikan ni terpuja. Ya doktor, apa yang perlu saya buat? Okey, you kena buat dekat sini. Okey, apabila dia discharge, rupanya dia kena tambah 1,000 berapa, 1,300. Cek list, rupanya tak ada kena-mengena pun dengan penyakit dia tadi. Hanya doktor suggestkan saja. That's why kalau lah tak berkaitan, kalau lah doktor tanya, contohlah kita Batu Karang, tiba-tiba kena buat test HIV, tu pelik tu. Jadi kena bagi tahu doktor, doktor kenapa perlu buat HIV sedangkan saya kena sakit Batu Karang, tak ada kena-mengena pun HIV dengan Batu Karang. Okay, you kena mentionkan kepada doktor. Kalau tak boleh, kalau bukan kerana treatment ni, jangan sekali buat. Okay, itu kita kena bertegas lah. Okay, itu saja daripada saya, Helmi Luqman. Jadi sekiranya anda ingin dapatkan maklumat lebih lanjut ada plan ni tadi, boleh WhatsApp saya, insyaAllah saya bantu. Sekiranya anda ingin berjumpa dengan saya akan buatkan jadual untuk anda. Saya akan cuba berjumpa untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Okey. Dan anda boleh isi form online di bawah ni tadi untuk kami uruskan proses permohonan anda tadi. Okey, jumpa saya di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.